Jadi apa-apa pun kita layang eksplorasi pada malam. Okey, sebelum kita teruskan dengan video pengalaman pada malam ni, sekejap deh, ada iklan. Iklan ni berbayar. 1.2 juta orang bayar iklan ni. Okey, kepada semua, dalam masa yang terdekat ni kami sedang mencari admin di seluruh Malaysia untuk kita berkongsikan segala pendapat, dan dalam masa yang sama juga kita bersama santai, di mana tahu kita boleh merapatkan lagi silaturahim antara satu sama lain. Sekarang ni alhamdulillah admin di Kelantan dan Pahang kita dah selesai, dan untuk next pencarian admin ni adalah di Negeri Sembilan, Melaka dan Johor Bahru. Jadi kepada supporters yang berminat untuk menjadi admin burung hantu di Melaka, Negeri Sembilan dan JB, sila tekan link di bahagian bawah ni. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada supporter yang memberikan ruangan iklan yang berbayar ni 1.2 juta. Teruskan dengan video pengalaman pada malam ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua supporters Osasuke Hikaru. Alhamdulillah, kita diberi lagi peluang untuk sama-sama berada di dalam channel YouTube Osasuke ini, di dalam sesi video pengalaman. Video pengalaman ketika kita melakukan aktiviti eksplorasi, dan di mana video pengalaman ni adalah video yang kemuncak di satu tempat yang kita explore, supaya supporter yang tengok video tu dia akan lebih faham dengan situasi apa yang berlaku ketika kita membuat rakaman. Tapi sebelum kita teruskan dengan video pengalaman pada malam ni, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada supporters yang menyokong ataupun bersama-sama dengan kami daripada dulu sampai sekarang, dok kira lama ataupun baru. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih. Semoga anda sentiasa dimurahkan rezeki dan sentiasa dipermudahkan segala urusan. Dan dok lupa juga kepada supporters yang menyahut seruang pula, dah salah, yang menyahut kempen anti skit iklan ni. Ingat seruang dia, seruang ilahi jangan. Kan dok sajanya kan. Yang mana supporter yang dok skit iklan tu, terima kasih banyak-banyak dah, sebab benda ni hamba dok boleh nak tengok siapa dia yang skip, siapa dia yang dok skip iklan. Tapi saya memberikan 100% kepercayaan kepada supporter untuk menghargai konten-konten kreator di dalam YouTube ni. Terima kasih banyak-banyak hok mana dok skip iklan. Okey, video pengalaman kali ni adalah video ketika kita melakukan aktiviti eksplorasi di Kuala Lumpur, dan ni juga merupakan pertama kalinya saya pergi ke Kuala Lumpur tu atas tujuan eksplorasi. Sebab sebelum-sebelum ni banyak kali kau pergi naik Kuala Lumpur tu sebab pergi jumpa awek, Tapi jangan salah faham, awek tu jadi bini dah lah ni. Sebab dulu awek hamba ni dulu kerja KL. Lah ni hamba balik kapung terus dah. Jadi kalau supporter nak tahu, sebelum saya dengan Mak Yu pergi ke Kuala Lumpur ni, kami banyak kali berbalas komen dengan AY Studio, Tok Bugis Channel dan Horizon YMTT. Biasanya kita berbalas komen dekat YouTube dan Facebook. Tapi selepas pada kita orang kata memulakan silaturahim di dalam alam maya ni, jadi kita tergerak hati untuk membuat perancangan untuk berjumpa. Tapi alang-alang kita berjumpa tu, jadi dalam masa yang sama kita membuat perancangan untuk melakukan aktiviti eksplorasi di Kuala Lumpur, memandangkan dekat Kuala Lumpur ni ada banyak tempat-tempat yang terbiar. Selama ni hamba semua tengok video-video Ewa Studio, Tok Bugis Channel, Horizon dan rakan-rakan yang lain yang dia buat aktiviti eksplorasi di Kuala Lumpur. Jadi hamba ni rasa macam tertarik dengan tempat-tempat yang berada di Kuala Lumpur tu.
Jadi selepas pada kita membuat perancangan terapi pula yang terapi membuat perancangan yang rapi, kami agak terkilang lah sebab masa tu kebetulan arahan ataupun perintah PKP dilaksanakan. Jadi pada masa tu memang agak lama lah untuk kita menunggu masa untuk kita merentah negeri untuk berjumpa dan melakukan aktiviti eksplorasi. Saya dah ingat dah berapa lama mana dah kita tertangguh jadual untuk eksplorasi tu, tapi sangat lama lah. Selepas pada kita dapat kebenaran untuk merentah negeri, saya dengan Mak Yu dah cakap banyak, terus membuat persiapan dan terus pergi ke Kuala Lumpur. Pada masa tu hamba agak teruja sebab ni adalah pertama kali kita nak berjumpa secara ramai-ramai. Sebab sebelum ni kita dah buat dengan Seekers 77 dengan Nina Bobo. Tapi kali ni dia agak berbeza sebab sekali kita jumpa ni 3 kumpulan. 3 kumpulan yang terlibat dalam bidang aktiviti eksplorasi ni. Jadi pada masa tu macam hamba macam orang Terengganu ni dia kata excited nak jumpa sebab banyak pengalaman dan ilmu yang mereka ada yang saya cuba nak korek ambil. Tapi untuk ke arah kebaikan lah, bukan kita nak korek saja tak. Cuma kita nak minta dia berkongsikan pengalaman dan macam-macam lagi lah. Salah satunya yang hamba teruja adalah untuk berjumpa ataupun bertetang mata dengan salah seorang legend di dalam Urban Explore ni, iaitu AY Studio. Sebab AY Studio ni di antara orang yang hamba ambil inspirasi sebelum hamba terlibat dalam bidang aktiviti eksplorasi ni. Maknanya dalam banyak-banyak tim explore, AY Studio adalah orang yang pertama hamba tengok. Selepas tu Faizal Rozi, lepas tu ada lagi lah rakan-rakan kita yang lain. Jadi disebabkan mereka ni lah saya terjebak kasar tu, nampak pekaknya Terengganu. Masa tu agak debar jugalah, saya takut. Yelah, macam dia tu orang lama dah dalam aktiviti explore ni. Jadi kita ni ayang baru. Ayang baru berjinak-jinak. Bukan Liverpool bukan Liverpool. Jadi orang kata yelah, rasa macam kecek pun ada. Tapi saya percaya sebab AY Studio, Horizon dan Tok Bugi ni dia dalam alam maya agak sporting. Jadi hamba pegang benda tu lah. Mungkin awak-awak ni sporting kot. Jadi selepas saya sampai di Kuala Lumpur, masa tu sampai petang. Jadi kepada supporters yang bernama dengan nama Nadia, rasanya saya tak silap dah, nama Nadia, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menaja penginapan kami selama 1 minggu di Kuala Lumpur. Terima kasih banyak-banyak. Jadi masa kita sampai tu pada waktu petang kalau tak silap, jadi kita berehat dulu di hotel. Dan pada malam tu hot ni di antara detik-detik yang mendebarkan lah untuk kita berkumpul beramai-ramai di salah satu tempat yang saya akan suggest kau pandai lah untuk pergi ke tempat yang kita nak cover kayak gini. Jadi pada malam tu saya berurusan dengan AY Studio untuk berjumpa di kedai sate Horizon YMTT. Kedai ni dia terletak di Desa Pandang Indah. Ke Desa Pandang. Allah, saya dah ingat dah. Taman Desa. Tak apalah, lagi hamba akan letak di bahagian bawah ni lokasi kedai dia tu. Allah, Desa Pandang rasanya. Kedai sate Horizon YMTT memang terbaik sate dia. Kena teragi sekali. Jadi pada malam tu saya boleh nak jumpa dengan, yang pertama saya jumpa dengan Boy daripada Horizon YMTT. Selepas tu ketibaan AY Studio. Selepas AY Studio tu Tok Bugis Channel dengan Long Shah mari. Jadi malam tu komplit lah tim Osazuke Hikaru, AY Studio, Horizon dan Tok Bugis Channel. Malam tu ya Allah, banyaknya ilmu yang kita dapat, pengalaman yang kita perolehi memang sangat-sangat banyak. Dan bila dah mereka berada di depan mata hamba, maka bermulalah soalan-soalan yang banyak yang hamba nak tanya pada awak-awak ni.
Dan jangan ingat hanya 4 orang ni saja untuk kita berjumpa, sebab sebenarnya kita ada nak jumpa dengan Syukri Vlog dan Adam SPF. Tapi dalam masa yang sama mereka ada komitmen eksplorasi. Yang ada explore mana tu Adam SPF. Yang kedua Syukri Vlog tu kebetulan dia balik kampung. Jadi pada malam tu lepak apa semua berakhirlah sampai pukul jam 4 pagi. Dan pada hari yang pertama adalah kita melakukan aktiviti eksplorasi bersama dengan AY Studio di salah satu tempat yang dikatakan taman rekreasi yang terbiar. Apabila saya bertanyakan dengan AY Studio di manakah tempat yang kita nak explore, dia kata ke sebuah taman rimba Templar yang agak lama dah terbiar. Jadi pada masa tu kita boleh tahu dah, bila dah sebut taman rekreasi, dia akan jadi kategori outdoor. Bila dah kategori outdoor, sudah pastinya ratio ke benda. Sudah pastinya ratio dia itu akan meluah. Jadi tempat dia ni dok berpenghujung. Jadi tempat tu besar. Jadi pada masa tu hamba agak tertarik, menarik, kau memang debam. Jadi pada masa tu kita membuat persiapan dari segi mental. Bila sebut taman rekreasi, ada air terjun, ada tempat air mandi. Jadi kita ambil pengalaman yang lepas-lepas. Apabila kita berada di situasi tempat tersebut, akan ada gangguan seperti yang biasanya berdekatan dengan air ni. Sebab hamba masa tu bukanlah kita nak mikir yang bukan-bukan dah. Hamba sekadar membuat persiapan mental. Sebab kalau ada sesuatu tu terjadi, sekurang-kurangnya kita dah tahu dah. Faham situ dah. Kita bukan nak cari dia, cuma sekadar berjaga-jaga. Jadi mana mula kita sampai di Templar ni, hamba tengok keseluruhan tempat ni dipenuhi dengan warna-warna hijau, dengan bunyi air. Sangat tenang dan sangat mendamaikan di kawasan Taman Rimba. Dah sampailah kita berjalan-jalan apa semua. Jadi pada masa tu juga AY Studio dikongsikan beberapa info tempat di Templar ni, iaitu di kolam mandi. Dan di kolam mandi ni juga dia khabar ada banyak kali jugalah berlakunya kematian. Kematian tu lebih kepada mati lemah lah. Jadi hamba pun dah ambil masa yang sangat lama lah. Mana kita duduk bawah, kita terus naik ke atas untuk meninjau di bahagian tadahan air dia tu lah, lebih kurang gitu. Jadi daripada parking kereta sampai dekat atas tu, perjalanan dia agak jauh dan agak mencabar lah. Sebab mencabar ni dia kata separuh macam hiking. Sebab dia kena naik jalan jauh jugalah, boleh tahan pula jauh. Lepas tu masa kita membuat sesi tinjauan ni ataupun memasang jejak, dalam masa yang sama juga saya cuba imagine kan, dengar tak cakap orang putih tu bah. Saya cuba bayangkan keadaan tempat ni ketika waktu malam kayak gini. Masa kita gitu waktu petang, saja kita nak imagine, mana kita nak merasai dah suasana tu, gitu lebih kurang. Jadi bila dah kita membuat satu perjalanan yang agak jauh, akhirnya kita sampailah di pusat macam tadahan air tu. Jadi masa kita duduk kat atas tu, hamba terfikir-fikir, dokkanlah kita akan berakhir di kawasan tadahan air ni, ataupun adakah kita akan buat stay down di atas ni juga. Jadi pada masa tu hamba cuba ikhtiar lah sama ada tak lagi tempat yang menarik di bahagian atas ni. Sebab yang pertama tu di bahagian bawah tu kita memang standby dah untuk buat stay down. Jadi kalau atas ni boleh buat stay down juga, memang agak menarik lah tau. Jadi pada masa tu Brother Amir dia ada dah pergi ke bahagian depan tu, dan dia kata mungkin di sini adalah perakhiran untuk kita eksplorasi. Lepas tu dalam rakaman tersebut boleh tengok di mana hamba nampak macam ada satu laluan lagi ke bahagian belakang tu. Jadi alang-alang kita ada dekat bahagian atas dah ni. Jadi saya ambil keputusan, saya tanya Mak Yu sama ada nak masuk tak ke dalam tu. Sekadar kita tinjau dulu. Apa-apa keputusan kita akan bincang kayak gini. Jadi Mak Yu pun setuju, dia pun kata beres. Jadi kita berdua pun menuju ke bahagian dalam tu. Maknanya kita dok lah masuk terus gitu. Maknanya kita perhati dulu daripada jauh kawasan dia tu selamat dok untuk kita masuk. Jadi
kita pun teruskan explore ataupun memasang jejak di bahagian dalam tu sikit. Dan daripada jauh tu kita ada nampak dah macam ada satu laluang dan ada satu pondok. Jadi dalam fikiran adakah tempat di atas ni juga dikategorikan tempat beriadah. Jadi sebab hamba kita dok pernah sampai di kawasan ni, mungkin atas-atas tu juga penuh ada orang pergi berkelah ke dan sebagainya lah, Allahu a'lam. Yang hak ni menarik, di mana masa kita masuk pada waktu memasang jejak tu hampir pukul waktu senja dah, maknanya waktu nak gelap dalam pukul 6 lebih gitulah, lebih kurang. Masa kita nak masuk ke bahagian dalam di penghujung tu, yang pertama sekali yang kita nampak adalah bekas kaki orang. Bekas kaki orang, dia macam main atas pasir tu, dan dia tu laluan dia tu menuju ke dalam air tersebut. Jadi jejak dia tu hilang situ je. Jadi pada masa tu ada orang naik ke atas ni mandi tau. Kalau ada orang naik atas ni mandi, orang kata memang beranilah tau. Beranilah sebab atas tu memang tak ada orang langsung. Jadi selepas pada kita membuat tinjauan di bahagian penghujung tu, terdetik di dalam hati saya macam atas ni di antara tempat yang sesuai juga untuk kita buat sesi stay down. Sebab memandangkan kiri kanan dia tu dipenuhi dengan hutan, dan saya dapat agak suasana pada malam tersebut akan lebih menarik lah. Sebab kita ni bersama dengan alam. Masa tu waktu kita masang jejak tu hujan dah. Masa petang tu pun feel dia pun rasa lain dah. Tenang campur dengan debu. Faham dah lah. Bila dah kita masuk dalam hutan ni memang confirm 100%. Memang ada penghuni hutan. Tu memang tak boleh nak lari dah. Kalau hamba nak kabarkan tak berapa nak logik, tapi masa kita berada di kawasan di penghujung ni, dalam video tu hamba ada khabar kerana macam rasa macam kurang selesa ni tau. Dah sedap rasa pada masa tu Mak Yu pun dia dengar macam bunyi binatang. Tapi bunyi binatang dia tu macam pelik sikit. Bunyi dia tu seakan-akan dia macam panggil kita. Bunyi, jangan salah faham, bunyi binatang, tapi bila kita dengar tu dia macam benda tu, bunyi binatang tu macam panggil kita. Sebab hamba ada khabar kat Mak Yu, mu dengar tak bunyi binatang ni? Tapi masa tu kita off recording lah. Dan selepas pada kita tengok di keadaan sekeliling dan kita berucap lah sedikit sebanyak di kawasan tersebut, perasan atau produk dalam aktiviti, dalam rakaman tersebut, suasana dia semakin gelap dan semakin gelap. Masa tu kita tak sedar, rupa-rupanya dekat maghrib dah kita duduk di kawasan atas tu. Jadi lepas pada tu, saya cut rakaman, kita pun terus membuat keputusan untuk terus turun lah. Sebab waktu tu memang agak senja, hujan lagi, dengan keadaan mendung. Jadi awak-awak bayangkan sendirilah suasana masa kita berada di dalam hutan tersebut. Masa kita berada di bahagian pondok di bahagian bawah tu, supporter boleh tengok suasana di belakang tu. Memang hujan lebat time tu, tapi masa tu kita macam berputus asa lah. Bermakna malam ni dok kira hujan ke, dok hujan ke, kita akan teruskan aktiviti eksplorasi di tempat. Jadi masa tu kita dah serah diri dah. Tak apalah, kalau mandi hujan pun mandi hujan lah. Cuma yang kita bimbangkan pada masa tu adalah equipment daripada Ewa Studio. Sebab masa tu dia pakai gimbal Ronin tu yang harga dia tu boleh tahan jugalah. Okay, kepada semua supporter, sekarang ni OH, Mak Yu dan Ewa Studio sudah berada di lokasi yang kita akan merakamkan suasana malam dan menikmati keindahan malam yang Allah ciptakan di kawasan ini, insyaAllah. Jadi sampailah pada waktu malam, kita terus membuat perjalanan ke Taman Rimba Tapler tersebut.
Jadi pada waktu malam tu keadaan dia masih lagi hujan. Jadi yelah, bila dah sebut hujan, kita akan tahu di tempat ni memang agak sejuk dengan awan yang mendung dah hujan kan dok. Jadi bulang-bulang tu tak ada. Lepas tu dengan bunyi-bunyi binatang. Lepas tu dengan kawasan yang berkabuh. Jadi kita standbykan 4 perkara ni sebelum kita terus nak masuk ke dalam Taman Rimba Tapler ni. Jadi pada malam tu sebelum kita nak sampai ke bahagian swimming pool ni, kalau orang Terengganu kata swimming pool, kita ada nampak macam air terjun gitu dok. Jadi pada waktu malam, bila hamba berada di kawasan tersebut, saya rasa memang agak tenang, agak mendamaikan, orang kata sejuk rasa hati bila kita tengok dan dengar bunyi air terjun tu pada waktu malam dengan keadaan yang sejuk, tenang dan jauh daripada jalan raya. Mana orang kata jauh daripada orang lah, jauh daripada orang. Pada malam tu kita tak buat stand down lagi di bahagian bawah sebab kita naik ke bahagian pondok tu untuk buat setup yang terakhir sebelum kita nak naik atas tu. Sebab masa tu gimbal kita basah, kamera kita pun basah apa semua, jadi kita ambil masa untuk lap-lap dululah. Pada masa tu kalau diri hamba ni memang beredar lah. Tak apalah kalau gimbal tu rosok-rosok lah nak gana dah. Kan kita nak tutup dengan kain, nak tutup dengan plastik dah. Dia akan jadi sedikit mengganggu lah rakaman kalau kita tutup dengan plastik dan sebagainya. Okay, sekarang ni kita akan teruskan perjalanan ke puncak bukit ni. Jadi insyaAllah lah, sebab jauh juga perjalanan dia ni. Jadi kita tengoklah, kita cubalah rakam sedikit sebanyak di kawasan tersebut. Selepas pada tu kita terus naik ke bahagian atas. Jadi naik ke bahagian atas ni orang kata dah nak masuk ke dalam hutang. Dia tak sama macam swimming pool tu. Swimming pool tu tak berapa nampak hutang lagi. Jadi bila nak naik atas ke bahagian atas dahang air tu, perjalanan pada malam tu memang agak kalau tengok dari segi rakaman tu agak tenang, steady tak. Tapi dalam masa yang sama kita juga berjaga-jaga dengan keadaan pokok-pokok dia, dengan pokok buluh yang berjuta gitu. Kita takut lah, mana tahu pada waktu malam kalau pokok buluh tu nak gelecoh kan. Beberapa minit kemudian kita sampailah di bahagian kawasan tadahan air di bahagian atas tu. Pada waktu malam, waktu malam masa tu tak tahulah, mungkin sebab hujan kot. Disebabkan hujan, air tu dia jadi besar sikit. Jadi banyak air, jadi bunyi dia tu agak kuat pada waktu malam. Selepas pada kita melintasi bahagian kolam tersebut, kita terus pergi ke bahagian penghujung hutang lah, kalau kira kata penghujung aktiviti memasang jejak pada waktu petang tu. Perasan tak kalau dari video rakaman tu, di mana saya cuba mengalihkan rakaman di bahagian sebelah kanan. Masa tu sama kok macam ke waktu petang. Bunyi binatang tapi dia seolah-olah dia macam manggil. Faham tak? Sebab tu masa tu hanya rakaman sahaja yang saya alih arah. Mata saya tetap ke depan. Maknanya saya taklah tengok dengan kamera saya tak. Saya cuma alihkan kamera tu saja dan mata saya fokus ke bahagian ke hadapan. Maknanya masa tu biar dia nak duduk situ tak. Cuma kita ambil rakaman gitu je lah, buat lebih kurang. Jadi pada masa tu macam kita bertiga ni sudah pasti kita membuat persiapan dari segi mental dengan fizikal tu dalam keadaan yang baik. Kira boleh kata dalam 100% lah kita membuat persiapan yang kuat lah. Sebab kita nak main dengan hutang ni, macam-macam perkara boleh berlaku. Selepas kita membuat keputusan untuk terus pergi ke bahagian pondok tu, ingat masa ni memang hujan dia tu agak lebat. Memang agak lebat. Boleh tengok dalam rakaman tu betapa lebat hujan pada malam tu. Jadi arus air tu yang agak derah. Lepas tu dengan keadaan yang sangat sejuk,
orang kata meredah air lagi tau. Hamba bukan nak kata ni bukanlah kita nak tunjuk yang kita buat kerja dak. Hamba nak kabarnya pada malam tu suasana dia agak menarik, tenang dan mendamaikan. Seolah macam bila kita berada di situasi tu, hati kita ni rasa sejuk je. Udara yang segar, itulah hamba ingat khabar dia. Udara pada malam tu agak segar, jadi kita hirup udara tu apa, sejuk bulu-bulu hidung apa semua ni. Okey, dalam rakaman sebelum kita nak pergi ke bahagian pondok tu, hamba ada mentionkan dan kita ada terdengar seperti ada suara di sebalik semak tu seolah memanggil nama hamba. Okey, kalau berkaitan dengan panggil memanggil ni, kali ni adalah kali yang keempat ada suara yang memanggil nama hamba secara penuh di dalam ketika aktiviti eksplorasi. Yang pertama adalah di kuartus guru Kedah Buluh. Yang kedua adalah di rumah mengambang telipuk yang kena petir tu. Yang ketiga adalah di sebuah rumah di Kem Askor, Gua Badak. Dan yang keempat adalah di Taman Rimba Templar ni. Jadi pada masa tu, kalau nak kata AY Studio panggil hamba masa tu memang tak logik lah. Sebab dia panggil nama hamba, nama asal hamba. Dan Mak Yu sendiri pun memang dia tak pernah panggil nama hamba gitu. Tetapi apa yang menjadi persoalan bagi diri hamba ni, sebab apa dia panggil? Macam mana benda tu boleh tahu nama kita? Adakah dia kenal siapa kita ataupun sebaliknya? Allahu alam. Tapi di keempat-empat rakaman tu jelas kedengaran memang dia panggil nama hamba. Jadi persoalan ni sering bermain di fikiran hamba. Hamba tak tahu sebab apa motif dia panggil dan macam mana dia boleh tahu nama hamba. Seperti yang sebelum, seperti yang berlaku pada tim Nina Bobo X, di mana Jarvis melakukan uji nyali di Tasik Cermin. Dia pun terdengar seperti ada orang yang memanggil nama dia, tetapi nama yang jarang orang panggil. Saya tak tahu benda ni adalah satu kebetulan ataupun memang benda ni berlaku ada sebab-sebab yang tertentu, Allahu alam. Tapi saya percaya kejadian pada malam tu mungkin diberi keizinan daripada Allah. Sebab kalau Allah dah izin, benda tu tak akan jadi. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk memberi sedikit penjelasan kepada supporter. Suara berkenaan adalah salah satu daripada kebesaran Allah. Kita fikir gitu sudahlah. Tak kira lah dia nak panggil ke, dia nak buat benda ke. Jadi kita lebih ke arah berfikiran tentang kebesaran Allah. Cukup lah setakat tu je lah. Jadi kita cuba cari jawapan dia. Buat masa ni kita tak jumpa lagi. Tapi alang-alang tak jumpa ni tak apalah. Kita serahkan saja pada Allah yang maha mengetahui. Serius hamba khabar masa kita buat apabila kita berada di situasi di tempat berkenaan, memang kita ada rasa kurang selesa. Nawak lah kalau kita ni khabar dok rasa napa-napa, memang nawak sangat. Ada juga buah rasa serang dia tu. Dan memang pada masa tu ada jugalah kita rasa macam kurang selesa dan apa semua tak. Tapi yelah, sebab kita dah tahu kita mari kat tempat-tempat dia ni, jadi kita cuma abaikan, letakkan dalam hati. Kita mari sekadar untuk merasai dan menikmati keindahan alam yang Allah ciptakan.
Jadi lepas pada tu kita pun berada di atas pondok. Saya memberikan salam seperti biasa dan kita terus melakukan aktiviti stay down bersama dengan AY Studio dan Mak Yu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Masa kita buat stay down ni, macam hamba dengan Mak Yu, kita memang dah prepare awal-awal. Sebab kalau kita buat sesi stay down, memang kerek lah berlakunya sesuatu perkara yang di luar jangkaan. Boleh tengok balik video-video kita sebelum-sebelum ni. Cuba tengok balik part mana yang kerek sangat berlakunya gangguan. Kebanyakannya adalah ketika kita membuat sesi stay down. Jadi mungkin supporter dia dok tahu lagi tentang maksud sebenarnya stay down ni. InsyaAllah saya minta maaf banyak sebab hari tu Amba ada janji nak buat video di OH Studio berkenaan dengan maksud stay down ni. Jadi insyaAllah ia akan jadi konten yang terbaru. Saya akan upload dekat OH Studio. Jadi masa kita stay down ni, yang pertama sekali kita boleh tengok lampu daripada AY Studio. Masa tu Amba perasan lampu tu dia macam ngelit, macam nak terpadang. Lepas tu dia buka balik. Lama-lama tu dia malak terus. Pada masa tu AY Studio kata mungkin ada masalah bateri kot. Mungkin dia nak kong lah kot. Masa tu Amba just dengar. Tapi kita tetapkan dua option masa tu. Teknikal dengan sebaliknya. Masa ni kita standby dua-dua ni. Jadi bila dah lama sangat tu, bila dah katak molek pula tak. Lepas tu bila dia letak, dia pun terus padam balik. Jadi pada masa tu memang Amba fikir tak apalah, mungkin berlakunya sesuatu tu mungkin masalah teknikal. Sebab yelah orang kata hujang apa semua tak. Okey, selepas pada kita lepak, kita sembang-sembang dengan AY Studio, dan pada waktu ketika tu di dalam rakaman tersebut kita boleh tengok reaksi AY Studio yang seperti menunjukkan ke arah bahagian belakang. Serius pada masa tu kita bertiga seperti mendengar ada suara orang yang sedang bercakap di tempat-tempat tu lah. Kita dengar macam suara orang, macam ada perkampungan. Nak kata riuh tu riuh lah, tapi dok dah terlalu riuh. Tapi kita dengar macam orang nak katakan ya, suasana keriuhan tu seolah macam waktu pagi. Mana waktu siang lah tau. Sedangkan pada waktu tu malam dan kita berada di lokasi yang jauh daripada orang. Serius masa tu kita dengar, memang susah hamba nak khabar hamba dengar benda, tapi kita dengar bunyi macam riuh. Sayup-sayup dan bunyi tu dia macam berterbangan tak? Bukanlah berterbangan macam kat punti tu. Dia macam sayup-sayup gitu kita dengar. Jadi pada masa tu memang kita dah tahulah, dah kita berada di dalam hutan tak, kan ada orang dalam tu tak. Mungkin ada penghuni dia. Jadi kita abaikan, jadi kita tenang balik apa semua tak. Sampailah pada waktu ketika tu, masa tu memang berapa minit saya tak ingat dah. Tapi dekat-dekat nak habis dah lah untuk kita buat sesi stay down. Sebenarnya dalam rakaman tu kita boleh tengok di bahagian masa kita stay down tu, kamera AY Studio berada di sebelah kanan dan Amba berada di sebelah kiri, dan keadaan dia seagak tinggi lah tau. Pada masa tu kita membuat sesi stay down, Amba buka flash lampu kamera tu. Amba buka, memang Amba buka. Bila dah Amba tengok sampai dah waktunya untuk kita macam nak stay down lah. Cuma Amba nak pergi check telefon Amba nak tengok berapa minit dan keadaan telefon Amba okey ataupun tak. Pada masa tu tengok dalam rakaman tu, saya pergi ke arah kamera AY Studio. Perasan ke tak? Sebab apa? Sebab masa Amba rekod, Amba buka flash lampu kamera tu. Tapi masa Amba nak pergi tu,
Amba tak nampak lampu flash Amba. Jadi sebab tu Amba pergi ke AY Studio, ke kamera AY Studio. Sebab Amba tengok ada lampu. Ni telefon aku ni. Tapi bila Amba pergi tengok, telefon aku bukan duduk sini. Telefon aku tu ada di sebelah kiri daripada kamera AY Studio. Nampak tak dalam rakaman tu Amba tengok ke sebelah kanan. Bila Amba tengok ke sebelah kanan, Amba tak nampak lampu flash kamera ni. Jadi Amba tak nampak. Lepas tu dalam masa yang sama juga, Amba tengok sekali lagi ke kamera tu. Ni confirm ni kamera daripada AY Studio. Lepas tu bila Amba tengok sekali lagi di bahagian telefon Amba tu, serih Amba khabar dok nampak pun tanda-tanda kamera Amba berada di situ sekali dengan tripod dan lampu. Jadi sebenarnya pada waktu tu di dalam rakaman eksplorasi Amba ada mentionkan kejadian ni hampir sama macam di Kelly Castle tu. Apa yang berlaku sebenarnya? Mungkin supporter nak tahu. Jadi saya akan ceritakan. Cuma minta maaf kalau orang tak boleh nak terima apa yang Amba cerita ni terpulang. Tapi ini adalah pengalaman yang berlaku pada malam tu. Pada pandangan yang kali yang kedua Amba melihat kamera Amba tu, Amba ternampak ada seperti dinding yang sangat hitam, gelap. Tapi Amba boleh nampak bentuk struktur petok dia tu. Faham tak? Di sebelah kiri kanan dia tu Amba boleh nampak lagi daun-daun. Tapi di bahagian kamera Amba di sebalik di belakang tu Amba nampak macam kesan dinding ataupun seperti kain. Memang jelas Amba nampak hitam. Sampai kan kamera Amba pun Amba tak nampak. Lepas tu syukur alhamdulillah lah. Masa tu Amba agak terkejut. Dah kenapa pula depan aku ni dah. Tapi pada masa tu syukur alhamdulillah. Di hati Amba ni seolah-olah dia kabur macam dah yogi hasil tu. Kalau mugi hilang. Dok logik rasanya kalau Amba nak cerita benda ni. Tapi tu adalah naluri hati Amba pada waktu tu. Sebab tu kalau tengok daripada dalam rakaman tu, bila Amba tengok kali yang kedua, Amba terus pusing dan terus pergi ke bahagian pondok untuk relax dan orang kata lebih selamat untuk kita berada di kelompok kumpulan. Dalam perjalanan nak ke bahagian pondok tu, masa tu Amba terfikir, masa tu Amba mari mikir apa benda yang aku nampak tadi sebenarnya. Sebab apa naluri hati aku mengatakan dok payah aku pergi ke tempat tersebut. Dan sebab apa aku rasa kalau aku pergi aku akan hilang. Sebab apa? Mana Amba tahu? Amba sendiri pun tak tahu sebab apa ada naluri gitu. Sedangkan Amba dok fikir yang bukan-bukan pada masa tu. Amba hanya nak pergi ke kamera tu untuk cek minit masa dan tengok takut-takut ada masalah teknikal di bahagian kamera tu. Itu sahaja. Jadi pada masa tu boleh tengok Amba buat relax, buat cool, padahal debar masa tu. Lepas tu tengok sekali lagi dalam rakaman ni, Amba cuba untuk tengok sekali lagi bahagian telefon Amba tu. Boleh tengok dalam rakaman tu. Masa tu bila Amba berpaling ke arah sebelah kanan dan Amba masih lagi nampak seperti dinding ataupun kain yang berwarna hitam yang menutupi kamera Amba. Masa kita dah tengok tu, macam Amba nak tengok lah apa benda sebenarnya yang berada di sebalik tu, Amba terus ambil torchlight,
Hamba terus ambil torchlight, dan bila dah hamba pegang torchlight tu, hamba dok cakap banyak dah. Hamba buka dan terus suluh ke bahagian kamera hamba. Perasan ke dok? Tapi bila hamba tengok tu, barulah hamba nampak kamera hamba berada di tempat yang asal. Jelas, hamba nampak sangat jelas. Dan perasan ke dok rakaman sebelum hamba nak pergi ambil kamera hamba ni? Cuba tengok baik-baik. Kenapa dalam rakaman tu saya melihat ke arah sebelah kanan? Minta maaf banyak-banyak kalau cerita ni dok logik, abaikan saja. Tetapi apa yang berlaku pada malam tu, kenapa hamba berpaling ke arah sebelah kanan? Kerana saya nampak yang hok petok tadi tu seperti dinding ataupun kain, dia seperti macam hilang, tapi dia bergerak ke arah sebelah kanan. Faham tak? Tadi masa kita suluh tu kita dah nampak dah. Tapi bila hamba nak pergi tu, hamba nampak macam ada dinding dan macam kain tu berada di sebelah kanan. Kawasan tu gelap, sangat-sangat gelap. Tapi gelap dia tu kita boleh nampak lagi. Allahu alam, Allahu alam. Hamba dok tahu, dok mungkin tu biasa daripada lampu, dan dok tahulah tu. Dok tahu apa benda yang berlaku pada malam tu, apa yang kita nampak, hamba dok tahu sebenarnya. Saya pun mati akal dah nak cerita guana lagi keadaan dan apa yang hamba nampak pada malam tu. Jadi saya terus ambil kamera dan saya check footage masa tu semua okey apa semua. Dan pada rakaman selepas kita habis stand tu, boleh tengok dalam video ni di mana hamba kata kalau ada jadi napa-napa tu, anggaplah tu sebagai gurawang. Maknanya hamba berbalik pada apa yang hamba nampak sebetul tadi. Apa yang kita dengar, apa yang kita nampak tu, kita anggaplah tu salah satu kebesaran Allah yang ada di dalam hutan ni. Kerana sebut je hutan, kita tahu ada penghuni asal dia. Pada masa tu memang hamba dok kongsikan lagi lah kepada Mak Yu dan Ewa Studio. Sebab hamba ambil langkah untuk mendiamkan diri dulu. Sebab hamba tak boleh lah bila hamba cerita tu, kita macam akan bertukar konsep. Jadi dok apa nak sedap situlah. Lepas tu kita pun terus set up barang untuk turun ke bahagian ke bawah. Dan dalam perjalanan kita nak turun ke bawah tu, perasan ataupun dok, dalam rakaman ni kita terdengar seperti ada objek yang jatuh berhampiran dengan hamba dan berhampiran dengan Mak Yu. Seperti ada macam batu yang sangat besar jatuh ke dalam air. Yo. Yo. Hah? Dia boleh jatuh tak? Apa itu? Apa itu? Apa ya? Kenapa? Nampak ada dia jatuh. Pada masa saya nak melintasi kawasan tersebut, memang kita tak nampak batu ke kayu ke apa tu, tak ada. Memang tak ada. Lepas tu dalam rakaman tu boleh dengar hamba kata, Mak Yu. Sebab masa tu hamba ingat Mak Yu jatuh. Tapi bila hamba pusing tengok Mak Yu ada, lepas tu kita macam pelik. Mak Yu pula dia kabur, ada barang-barang jatuh ke? Dia kata macam dok logik sebab Mak Yu pun dok nampak depan tu ada batu ke kayu ke, tak ada. Mak Yu memang dok nampak benda. Dia kata tak ada benda. Lepas tu kita cuba cek peralatan kita lah. Macam hamba ada bawa pisau, Mak Yu dia bawa tripod apa semua tak. Bila kita cek apa-apa, barang kita masih lagi ada. Jadi pada masa tu Ewa Studio kata, dia kata katok kot. Jadi masa tu kita malas nak fikir dah sebab kita pun dah letih dah pada malam tu. Dia kata okey tak apa, kita terus keluar daripada kawasan tu. Walaupun kita fikir memang tak berapa logik kalau kita nak kata katok ke batu, kayu dan sebagainya. Sebab kita berjalan, kita tak nampak sebarang objek yang berada di atas tanah. Tapi hamba lebih suka kepada kita fikirkan tentang apa yang berlaku tu adalah satu
keizinan daripada Allah. Sebab kita memang tak tahu, tak nampak benda tu. Tapi benda tu tetap berlaku. Dan Alhamdulillah, walaupun keadaan masa tu agak hujan yang sangat lebat dan keadaan yang sangat sejuk, kita teruskan juga aktiviti stay down yang kedua di bahagian swimming pool ni. Tapi Alhamdulillah, masa kita berada di stay down di swimming pool ni, kita taklah menerima apa-apa gangguan yang berada di kawasan sekitar tu. Jadi pada malam tu juga, walaupun kita bermandikan hujan dan menahan segala kesejukan pada malam tu, hamba rasa sangat berbesar hati. Sebab AY Studio pun dia turut memberikan komitmen yang terbaik kepada supporter-supporter untuk melihat keindahan malam yang berada di Taman Rimba Templar ni. Hamba agak terharu dan kadang-kadang rasa macam serba salah juga dah. Dia legend dah. Apa mandi hujan apa gitu. Sebab hamba dengan Mak Yu ni memang paling gila. Tak kira lah hujan ke ribut ke apa benda pun. Kalau dah kita kata nak explore, kita akan explore. Kecuali kalau ribut taufan tu kita tak lah. Kita takut terbang habis Mak Yu. Dan Alhamdulillah pada malam tu selesailah aktiviti eksplorasi kita di sebuah taman yang terbiar ni, taman rekreasi yang terbiar ni, dan kita boleh melihat dan merasai ketenangan yang susah untuk hamba menikmatinya di tempat-tempat yang lain. Alhamdulillah pada malam tu selesailah rakaman aktiviti eksplorasi kita di Taman Rimba Templar ni, dan kita boleh menikmati, hamba boleh merasai suasana malam tu yang agak memberikan ketenangan jiwa dan raga. Macam ke nak ngayak awet pula tau. Saya pasti di Taman Rimba Templar ni mempunyai banyak kenangan-kenangan indah kepada supporters yang pernah pergi ke kawasan ni, mandi apa semua tau. Dan walaupun konsep kita sekadar untuk merasai suasana malam, tetapi nak beri sedikit peringatan lah, di mana kawasan yang terbiar ni ada penghuni dia. Walaupun kita nak merasai suasana malam, tapi kita tak akan terlepas daripada sedikit gurauan daripada penghuni yang berada di kawasan tersebut. Kita tak cari benda-benda gitu, dan sebab bagi hamba tak ada motif kepada hamba untuk hamba cari dia. Lebih baik hamba mencari kebesaran Allah yang ada pada waktu malam. Seperti mana suasana adalah salah satu kebesaran Allah juga. Jadi kita lebih kepada ke arah tu. Kalau ada gurau-gurau sikit-sikit tu, biasalah. Dengan kita ada Presiden NTT Malaysia, dia sekadar beri gurau-gurau sikit. Jadi itulah sedikit sebanyak situasi dan yang agak anchor dan rare. Jadi kepada semua, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton video pengalaman pada malam ini, dan jangan lupa untuk kita memberikan sokongan kepada legend kita AY Studio. InsyaAllah lepas pada ni kita akan cuba melakukan pelbagai aktiviti eksplorasi secara kolaborasi bersama dengan mereka. Jadi kepada semua supporters, jangan lupa untuk support AY Studio, Tok Bugis Channel, Horizon YMTT, Syukri Vlog, Adam SPX, Faizal Rozi Vlog, Mr. Adam Official, Wanzik Vlog, Tirai 12 Malam, dan ramai lagi rakan-rakan OH yang terlibat dalam bidang aktiviti eksplorasi ni. Kepada semua, terima kasih banyak-banyak kerana menghargai karya-karya content creator kami dengan tanpa sikit iklan, dan sentiasa berkongsikan video ini di media-media sosial supporter. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada semua, jangan lupa like, share dan komen. Assalamualaikum.